Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera ucapkan kepada semua anak murid yang dapat menonton video pada kali ini. Dan kali ini kita juga akan sambung unit 2 iaitu manusia, dan pada subtajuk 2.2.1 iaitu perkumuhan dan penyatinjaan. Okey, kalau minggu lepas kita dah bincang tentang pernafasan, jadi minggu ni kita teruskan lagi kepada dua proses yang sangat penting untuk tubuh badan kita, iaitu perkumuhan dan juga penyatinjaan. Okey, perkumuhan ni melibatkan 3 organ. Okey, organ yang pertama ialah peparu. Yang ni kita dah belajar dalam pernafasan sebelum ni kan. So peparu dia akan mengeluarkan hasil buangan iaitu gas karbon dioksida. Okey, dia akan mengeluarkan hasil buangan gas karbon dioksida. Okey, yang kedua, organ yang kedua ialah kulit. Okey, kulit ni kita tengok di seluruh badan kita ada kulit. So kulit ni juga akan mengeluarkan hasil buangan peluh. Okey, peluh Okey, dan yang ketiga ialah ginjal. Ginjal ni ada yang kita sebut sebagai buah pinggang tapi dalam sains kita pakai istilah ginjal. So ginjal ini berfungsi untuk mengeluarkan hasil buangan air kencing. So dalam cikgu ulang balik. Peparu tadi ni dia keluarkan gas karbon dioksida, dan juga satu lagi cikgu lupa nak mention tadi ialah wap air. Gas karbon dioksida dan juga wap air. Okey, untuk peluh dan juga air kencing, dia ada lagi satu bahan kimia iaitu namanya urea ataupun urea. So benda ni adalah hasil buangan yang terdapat dalam peluh dan juga air kencing. Isi kandungan dalam air kencing dan juga peluh tu ada urea. So kedua-duanya akan dikeluarkan sekali melalui air peluh dan juga air kencing. Okey, so proses ni sangat penting sebenarnya. Dia sangat penting untuk tubuh badan kita. Sebab apa? Tak semua benda yang masuk ke dalam badan kita perlu digunakan, ada yang tidak diperlukan. Macam contoh, kita pergi beli makanan. Okey, bekas makanan tu polistiren betul. Dalam tu ialah nasi goreng contoh. Jadi nasi goreng kita makan, tapi polistiren tu kita tak makan, kita akan buang. Betul tak? Begitu juga dengan plastik makanan. Makanan dalam tu kita akan makan, dan plastik tu kita akan buang. Okey, so ini konsep yang sama yang berlaku terhadap badan kita lah. Okey, satu lagi proses yang terlibat ialah penyatinjaan. Okey, penyatinjaan ialah proses mengeluarkan sisa buangan daripada makanan. Kita makan, jadi makanan ni akan juga disingkirkan. Tapi bukan semualah, setelah ditapis, setelah diambil nutrien dia, baru dibuang. Melalui kaedah apa? Melalui kaedah kita membuang air besar. Okey. Okey, tadi cikgu dah cerita sedikit okey, berkenaan dengan perkumuhan dan penyatinjaan. Okey. Alright. Jadi nanti dalam nota yang cikgu bagi ni, awak boleh tengok dia punya gambar rajah ginjal, gambar rajah kulit, gambar rajah peparu dan juga bahan perkumuhan dia. Okey. Perkumuhan pada perkumuhan. Okey. So kita kena fokus kepada perkumuhan dulu. Perkumuhan dia lebih kepada gas dan juga cecair yang masuk ke dalam badan. Okey, macam tadi peparu dia ambil gas oksigen, dia akan tarik gas oksigen dan dia akan keluarkan gas karbon dioksida. Okey. Dan untuk kulit dengan ginjal, dia fokus kepada air yang masuk dalam tubuh badan kita. So air ni maksudnya yang masuk tu tidak semuanya diperlukan oleh badan. Air tu penting, tapi maksudnya kandungan air tu, sebab kita bukan setakat minum air kosong, kita akan minum macam-macam air. Makanan kita juga mengandungi air. Jadi air ni tadi akan disingkirkan, yang mana yang tidak perlu akan disingkirkan melalui air kencing dan juga peluh. Okey. Sangat-sangat penting untuk proses perkumuhan ni, untuk menjaga proses perkumuhan ni, kita kena banyakkan minum air kosong. Okey, air kosong ni maksudnya air yang telah ditapis untuk kesihatan tubuh badan kita. Sebab boleh kata 70% daripada tubuh badan kita ni berfungsi dengan air. Mempunyai air lah, berfungsi dengan air, dengan cecair. Jadi kalau kita kurang minum air, dia akan mengakibatkan kesan-kesan sampingan terhadap kesihatan kita lah. Begitu juga dengan penyatinjaan pun berkaitan juga dengan air ni. Air ni sangat-sangat penting. Tapi untuk penyatinjaan dia ada beberapa perkara lagi yang kita perlu tambah, kita perlu makan, iaitu antaranya adalah buah-buahan, sayur-sayuran,
Kemudian diet yang seimbang. Diet yang seimbang ni maksudnya kita kena makan ikut piramid makanan yang betul. Ataupun kalau yang terbaru sekarang ni dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah suku-suku separuh. Suku-suku separuh tu maksudnya kita kena imbangkan dari segi pengambilan karbohidrat. Karbohidrat ni nasi, roti, mi, spaghetti, itu semua adalah karbohidrat. Okey, dalam masa yang sama kita juga perlu ambil protein. Protein ni adalah daging-daging, daging ayam, daging kambing, daging ikan dan sebagainya, daging lembu. Kemudian protein daripada sumber tumbuhan pun ada, telur, protein sumber tumbuhan seperti susu soya dan sebagainya, itu juga protein. Kemudian kita perlu makan lebih banyak sayur-sayuran dan juga dengan buah-buahan lah, sebab ini sangat penting untuk kita punya proses penyah tinjaan. So kedua-duanya ni sangat penting untuk tubuh badan kita, sebab kita kena faham konsep dia macam ni lah. Kalau kata di rumah kita simpan sampah kita selama seminggu, apa jadi dengan sampah kita tu? Apa jadi dengan keadaan rumah kita? Tong sampah kita tu macam mana? Dia akan penuh, dia akan bau busuk, dia akan berkulat, dia akan dia akan keluar ulat-ulat, dia akan menyebabkan rasa yang tidak senang dalam rumah. Begitu juga dengan badan kita, sebab perkara yang perlu dibuang ni, dia perlu dibuang dengan secepat mungkin. Macam contoh sampah kita, setiap hari mak ayah kita akan pergi buang, betul? Sebab tak nak benda tu busuk dalam rumah. Sama juga dengan badan kita, bila sampai masa proses tu perlu berlaku, perkumuhan dan penyatinjaan tu perlu berlaku. Jadi kita perlu buang. Okey, kita perlu buang, jangan bagi bahan-bahan buangan tadi berada di dalam badan kita. Okey, untuk menjaga kesihatan kita lah. Okey, saya rasa setakat itu saja. Kita akan sambung lagi nanti. Cikgu akan bagi link quiz dan juga nota untuk kamu jawab. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.